Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk baru iaitu bahan, dan di bawah tajuk ini kita akan mengenal pasti beberapa sumber asas bahan. Yang dimasukkan dengan bahan ni bukanlah bahan untuk kita masukkan dalam masakan atau makanan kita, tapi bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan objek-objek tertentu di sekeliling kita. Okey, jadi di bawah tajuk ni ada 3 objektif yang kita nak capai, iaitu yang pertama menyatakan 4 sumber asas bahan, iaitu daripada mana kita dapat bahan-bahan tertentu. Yang kedua menyatakan 3 contoh bahan daripada setiap sumber, maksudnya daripada sumber tu apa bahan yang kita boleh dapat. Dan yang ketiga menyatakan 3 contoh objek yang boleh dihasilkan daripada setiap bahan yang telah kita kenal pasti tu. Baik, kita pergi kepada objektif yang pertama. Tapi sebelum tu kita lihat ni. Okey, ini adalah gambar beberapa jenis objek yang biasa kita jumpa ataupun kita lihat di sekeliling kita. Dan ini cuma sebahagian, ada banyak lagi lah. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam. Dan setiap objek-objek ni dia mempunyai fungsi dia tertentu yang kita nak. Sebagai contohnya gayung ni. Okey, gayung ni untuk kita mencedok air. Jadi untuk kita gunakan tu dia mestilah benda yang kalis air, iaitu tak boleh menyerap air ataupun air tak boleh menembusinya, supaya bila kita cedok air tu air tu tak berkurang lah sampailah ke tempat yang kita nak gunakan, dan kita nakkan dia ringan. Okey, jadi daripada situ dia perlu dah diperbuat daripada bahan yang tertentu, yang tidak ditembusi air, yang ringan. Begitu juga dengan baju pula. Okey, baju ni mesti kita guna mestilah baju yang selesa dengan kita, yang boleh menyerap peluh. Okey, yang taklah panas sangat, taklah sejuk sangat, yang selesa untuk kita. Okey, macam tu juga dengan tayar ni. Okey, kita gunakan tayar pada kenderaan. Dan sifat tayar ni dia mestilah tidak terlalu keras ataupun tidaklah terlalu lembut. Kita panggil tayar ni dia kenyal. Okey, kalau lembut kenderaan kita susah nak bergerak. Okey, tapi kalau keras sangat badan kita sakit-sakit lah. Kalau lebih-lebih lagi kalau kenderaan kita melalui jalan yang tak rata, yang berlubang-lubang, nanti kita rasa terpantul-pantul dalam kenderaan kita tu kan. Dan banyak lagi lah. Kalau macam yang atas ni, meja itu kita makan kan, kita nakkan yang kuat, yang kukuh, tetapi masih boleh diangkat lagi. Jadi kita perlukan bahan yang sesuai untuk membina bangku dan juga meja makan kita. Okey, dan macam gitu jugalah dengan objek-objek lain. Dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Okey, yang membolehkan dia membantu kita. Lagi satu contoh yang cikgu nak cerita ni, contohnya baju hujan. Baju hujan apa sifat dia? Mestilah tak boleh menyerap air, mestilah ringan, selesa untuk kita pakai, tak adalah keras kan. Jadi untuk dia berfungsi seperti mana yang diharapkan, dia mestilah diperbuat oleh bahan-bahan yang terpilih, yang tertentu. Okey, takkanlah kita nak buat baju hujan daripada kayu pula kan, susah, keras dan sebagainya. Okey, takkanlah kita nak hasilkan tayar daripada tanah liat pula, macam mana? Jadi untuk hasilkan objek tertentu ni dia memerlukan bahan yang tertentu. Okey, dan bahan-bahan tu perlu diperolehi daripada sumber-sumber yang tertentu juga. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, kita pergi objektif kita yang pertama, menyatakan 4 sumber asas bahan. Jadi sumber yang pertama, bahan kita boleh dapat daripada tumbuhan. Sebagai contohnya kayu balak. Lepas tu kita ada pokok getah dan juga pokok kapas. Siapa yang belum pernah tengok pokok kapas, inilah dia rupa pokok kapas. Biasanya kapas kita tahulah untuk kita membersihkan luka, mengelap muka kita. Okey, kemudian kapas juga untuk kita hasilkan benang, dan seterusnya ditenun menjadi kain dan juga pakaian kita. Jadi ini adalah sumber bahan kita yang pertama, iaitu kita boleh dapat bahan tertentu daripada tumbuhan. Okey, yang kedua, kita tengok kat sini. Sumber kita yang kedua, kita juga boleh dapat bahan kita daripada haiwan. Contohnya kambing,
ulat sutera, biri-biri dan lembu. Yang ini kambing lembu kita tahulah, daging dia kita akan makan. Tetapi daripada haiwan-haiwan ni, contohnya daripada kambing kita boleh dapat kulit untuk kita hasilkan sesuatu. Lembu pun macam tu juga, kita boleh ambil kulit dia. Biri-biri kita boleh dapatkan bulu dia. Okay? Dan juga ulat sutera. Ulat sutera ni kita tak makan lah, tapi ulat sutera ni dia boleh menghasilkan benang, iaitu benang sutera. Dan benang sutera ni boleh ditenun menjadi pakaian. Okey. Jadi tapi pakaian daripada sutera ni biasanya mahal lah, sebab nak dapatkan ulat sutera pun bukannya mudah kan. Okey. Baik, ini sumber kita yang kedua. Maksudnya kita boleh dapat sumber-sumber tertentu untuk dijadikan objek daripada haiwan. Okey. Yang seterusnya, ini sumber kita juga. Kalau dulu sebelum ni kita belajar petroleum ni untuk kita dapatkan tenaga, iaitu bahan api kan. Tenaga daripada petroleum untuk kita memasak, untuk menggerakkan kenderaan dan sebagainya, iaitu kita perolehi tenaga kimia daripada petroleum. Tetapi di samping dia menghasilkan tenaga untuk kita, petroleum juga yang ini ni, yang hitam ni, okay, kita boleh proses dia untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu. Okay. Contohnya plastik, canvas. Nanti kita tengok apa dia bahan-bahan dia. Jadi cuma cikgu nak terangkan ke sini, petroleum ni pun kita akan gunakan dia untuk menghasilkan bahan. Dan banyak bahan yang kita ataupun objek yang kita gunakan sebenarnya terhasil daripada petroleum ni. Okay. Dan yang terakhir sekali, sumber bahan yang kita boleh dapat ialah daripada batu-batuan ataupun tanah. Contohnya kalau yang kat sini ni kan ni, ni daripada sini ni, ini lombong batu-batuan. Kita boleh dapat batu-batu. Batu-batu ni kan orang gunakan untuk membina apa? Jambatan, untuk buat-buat bangunan. Dia perlukan batu-batuan. Okay? Kemudian kadang-kadang daripada marmar. Tahu tak marmar? Jubin-jubin tu diperolehi daripada batu-batuan. Okay. Kemudian kita ada ni apa ni? Apa ni? Tanah liat. Daripada tanah liat pun kita boleh hasilkan sesuatu objek juga. Jadi dan kemudian yang ini batuan yang macam ni, yang biasanya orang ambil untuk gunakan sebagai perhiasan. Ni belum cantik lagi lah, belum dibentuk, belum dicanai lagi. Okay. Tapi kadang-kadang macam berlian tu kan, dia dapat daripada batu-batuan lah. Tak adalah dia dapat dari tumbuhan, tak adalah dia dapat daripada haiwan. Okay. Tak adalah dia dapat daripada petroleum. Dia dapat daripada sumber batuan, tanah dan juga tanah. Okey. Baik, itu adalah 4 sumber bahan. Okey. Kemudian kita nak tengok yang objektif kita yang kedua dan ketiga ni dia sekali. Ini cikgu ambil daripada buku teks kamu lah. Cikgu besarkan gambar dia. Okey. Jadi sumber bahan yang pertama iaitu tumbuhan. Kita akan dapat apa? Daripada pokok getah. Ini sumber dia. Daripada pokok getah apa bahannya? Kita dapat getah. Okay, daripada getah ni, ini bahan dia kan, getah. Daripada bahan kita akan hasilkan objek. Apa objek yang kita boleh hasilkan? Tayar, sarung tangan, getah, gelang getah, macam-macam lagi lah yang dibuat daripada getah. Kasut getah, selipar getah. Okey, wayar, penebat wayar di luar tu, wayar tu biasanya pun diperbuat daripada getah. Okey, ini dia. Jadi ada beza sumber asas, bahan dan juga objek. Sumber asas daripada mana bahan dia peroleh. Bahan, apakah yang kita boleh dapat daripada sumber ni. Manakala objek, apakah barangan yang kita boleh hasilkan daripada sesuatu bahan. Okey. Kemudian kita tengok ni, pokok balak. Daripada tumbuhan, kita ada beberapa jenis tumbuhan yang akan dijadikan pokok balak kan. Daripada pokok balak dah tentulah kita boleh dapat kayu balak. Ini bahan dia. Daripada pokok kita dapat kayu. Daripada kayu kita akan hasilkan objek. Almari kayu, meja kayu macam mana yang cikgu tunjuk tadi tu, kerusi kayu, bangku kayu. Okey. Dan banyak lagi. Malah pensel yang kita gunakan tu pun daripada kayu. Kertas yang kita buat tulis hari-hari tu, itu juga daripada kayu. Okey. Okey.
Kemudian kita dapati juga ada tumbuhan ni setengahnya merupakan pokok kapas. Okey, pokok kapas kita ambil kapasnya. Kita dapat bahan kapas daripada pokok kapas. Jadi daripada kapas apa yang boleh kita hasilkan? Banyak baju yang kita pakai setiap hari ni. Okey, kemudian tuala, sapu tangan, di mana objek-objek ni sifatnya menyerap air kan, atau menyerap peluh. Jadi dia perlulah dihasilkan daripada bahan iaitu kapas. Okey. Okey, jadi boleh kan? Jadi daripada tumbuhan kita dapat tiga bahan, getah, kayu dan juga kapas. Baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, daripada haiwan ada biri-biri, ada lembu, ada ulat sutera, ada kambing dan sebagainya. Apa kita boleh dapat? Daripada biri-biri kita dapat bulu biri. Okey, daripada bulu biri-biri kita boleh hasilkan objek iaitu topi bulu. Okey, topi bulu. Sweater tak sweater? Ni baju sejuk kita, baju sejuk. Kalau kita berada di tempat sejuk, kita perlukan baju yang tebal, baju bulu, supaya sebab bulu ni dia ada tempat haba, dia menghalang haba daripada badan kita keluar. Jadi haba badan kita dapat dikekalkan. Okey. Kemudian daripada lembu, bila kita daging dah tentu kita makan, tapi kulit dia tu kita tak makan. Kulit lembu kita akan ambil dia untuk buat apa ni, macam cushion. Kalau kereta yang mahal-mahal tu, dia punya tempat duduk dia tu diperbuat daripada kulit, dan antaranya ialah kulit lembu. Okey, siapa pernah naik Proton X70 yang kulit tu kan, tu kulit lembu tu yang dia guna. Jadi daripada kulit lembu ni kita boleh hasilkan beberapa barangan kulit seperti kasut kulit, sofa kulit. Okey, selain lembu, kita yang popular juga orang ambil kulit dia adalah kambing. Okey, kambing biasanya kulitnya digunakan untuk membuat gendang, kompang. Sebab tu memang sangat sesuai. Kulit lembu tak berapa sesuai. Okey, baik, tu tentang lembu lah, dan juga kulitnya, dan juga kambing. Okey, kemudian ulat sutera. Ulat sutera orang akan dapat kokon sutera. Daripada kokon sutera ni orang akan ambil benang, daripada dalam dia akan dapat benang. Magic kan? Daripada dalam dia dapat benang. Kemudian daripada benang tu akan menghasilkan macam kapas juga, cuma bezanya kapas tu dari tumbuhan, tapi benang sutera ni daripada ulat sutera, kokon sutera, dan boleh juga dihasilkan digunakan untuk menghasilkan pakaian-pakaian. Cuma kita orang lelaki, orang Islam tak bolehlah memakai pakaian sutera. Sutera ni khas untuk perempuan. Kita lelaki tak boleh pakai sutera. Okey, baik. Okey, yang seterusnya daripada petroleum. Macam cikgu sebut tadi, daripada petroleum kita dapat hasilkan beberapa jenis bahan, dan dapat memperoleh beberapa jenis bahan, iaitu plastik. Daripada plastik banyaklah benda kita boleh dapat hasilkan daripada plastik. Beg plastik, botol plastik, mainan plastik, gayung plastik tadi, hanger plastik, apa lagi, macam-macam lagi lah daripada plastik. Cawan plastik, bangku plastik. Sebab apa? Plastik ni dia, keistimewaan dia adalah ia ringan dan dia boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Kalau kayu kita tak boleh buat bentuk mainan sembarang-sembarang, tapi kalau plastik ni dia ada acuan dia, kita boleh bentuk apa saja. Okey, mainan, apa lagi, objek-objek macam bangku dan sebagainya. Okey, sangat mudah untuk dibentuk, sebab dia akan dicairkan dan boleh dibentuk mengikut acuan menjadi objek-objek yang kita nak. Okay. Kemudian daripada minyak petroleum juga kita dapat hasilkan kain sintetik, kain buatan. Di mana kain sintetik ni dia akan kita nak dia berfungsi macam kain, tetapi kain yang tidak boleh menyerap air. Contoh yang paling sesuai, baju hujan, kemah, apa lagi, kebanyakan macam beg-beg sekolah awak tu pun daripada kain sintetik. Dia tak menyerap air sangat kan. Okay. Dan yang paling popular yang sangat kita kenal sekarang, suit PPE yang dipakai oleh frontliners kita tu. Kalaulah
digunakan kain kapas, dan tentu akan mudah untuk virus tu meresap masuk dan menyerang kita punya petugas-petugas. Jadi kebanyakannya suit PPE akan menggunakan plastik. Dan dari batuan juga kita dapat tanah ataupun tanah tanih. Daripada tanah tanih ni kita dapat tanah liat. Okey. Jadi dari tanah liat orang biasa hasilkan seramik. Seramik macam pasu, okey, pinggan-pinggan ataupun cawan ayah kita buat minum kopi tu apa semua tu, dia taklah jernih, tapi kalau dia pecah kita nampak dia sebenarnya diperbuat daripada macam tanah juga, okey. Dan juga orang hasilkan batu bata daripada tanah liat ni. Okey, daripada tanah juga kita dapat apa dia? Pasir. Okey. Jadi daripada pasir, selain orang gunakan untuk buat rumah, okey, buat binaan dicampur dengan simen, okey, pasir juga digunakan untuk menghasilkan cermin dan juga kaca. Okey, botol kaca, cermin yang jernih ni, okey, yang boleh pecah juga, tetapi dia kelihatan menarik lah, kaca kan. Sebenarnya pun dia diperolehi daripada sumber tanah tanih. Jadi begitulah dia beberapa jenis bahan yang kita perolehi daripada sumber-sumber yang tertentu untuk kita hasilkan objek-objek tertentu untuk kegunaan tertentu kita. Baik, kita tengok yang terakhir sekali, iaitu daripada batuan. Apa yang kita boleh dapat daripada batuan? Okey. Yang pertama sekali kita boleh memperolehi logam. Tahu tak logam? Logam ni sejenis bahan yang kita boleh bengkokkan ataupun kita boleh kemikkan. Tetapi setengah logam dia sangat keras. Ada juga logam yang sangat lembut. Okey. Contohnya logam adalah emas. Emas tu kita boleh bengkokkan sebenarnya. Kuprum, tembaga, apa lagi? Aluminium, besi, okey, perak, gangsa yang biasa orang gunakan untuk membuat pingat, kan? Okey, tu adalah logam. Jadi logam ni kita dapat daripada batuan ataupun tanah yang mana orang akan lombong dia, kemudian orang asingkan biji-biji logam tu, kemudian akan dilebur untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu. Okey, jadi daripada emas kita dapat rantai emas, daripada kuprum kita boleh dapat tembaga, dan campuran juga logam ni pun kita boleh campur antara beberapa jenis logam. Kita boleh membentuk bahan yang baru seperti pewter, yang mana bahan yang kita perolehi nanti dia tidak berkarat. Sebab kalau besi dia keras tetapi dia boleh berkarat. Manakala emas pula dia tak boleh berkarat, dia cantik tetapi dia lembut. Dan kadang-kadang orang akan campur besi dengan perak supaya dia dapat satu bahan yang lain. Dan contohnya macam duit shilling kita. Duit shilling kita ni kan tak berkarat. Dia tidaklah dihasilkan oleh besi semata-mata, dia ada campuran dia. Okey, jadi logam-logam ni kita perolehi daripada tanah lah. Kita tak dapat daripada haiwan, kita tak dapat daripada tumbuh-tumbuhan. Kita toreh pokok rambutan dapat besi tak? Okey, besi, logam ni semua ni kita dapat daripada dalam tanah kita. Okey, contoh lagi macam tin minuman aluminium, kan dia logam tapi dia sangat lembut. Cuma keistimewaan dia tidak berkarat, aluminium ni. Sebab tu dia sesuai untuk dijadikan bekas-bekas makanan ataupun minuman. Okey. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah Puan Cikgu berikan. Dan untuk itu Cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.